InsyaAllah. Alhamdulillah hari ini 15 Mac 2022, 23 maafkan saya, bersamaan dengan 22 Sya'ban 1444 Hijrah. InsyaAllah. Apa khabar? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan insyaAllah. Dan insyaAllah kita pagi ini kita nak bincangkan topik kita adalah Ramadan, ya Ramadan insyaAllah. Bersama dengan Yayasan Tuan Sharifah, dan bersama dengan saya di studio adalah pengarah urusan Yayasan Tuan Sharifah sendiri, iaitu Yang Bahagia Datuk Rashidi Jamil Ar-Rashid. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Nampak sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Datuk tak sabar nak menyambut Ramadan. Topik kita pun Ramadan, ya Ramadan Datuk. Masya-Allah. Bila saya sebut tak sabar Ramadan ni, saya pasti ramai juga yang di luar sana tertunggu-tunggu untuk bulan Ramadan ni Datuk. Cumanya agaknya apa yang kita orang semua ni tertunggu-tunggu sebenarnya Datuk? Apa sebenarnya yang membuatkan setiap orang di luar sana, walaupun saya sendiri, tak sabar sebenarnya untuk menyambut Ramadan ni Datuk? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, ibu bapa yang saya kasihi sekalian, tak lupa kepada Adinda Naufal yang bersama dengan kita pagi ini. Pertamanya syukur kehadirat Allah, ibu bapa sidang penonton sekalian. Rupa-rupanya panjang lagi umur kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan panjangnya umur kita ni bertambah amal kita dan bertambah juga istighfar kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dah nak masuk puasa tak berapa hari lagi. Jadi bila Naufal tanya tadi, kenapalah orang tunggu sangat bulan puasa ni, walaupun mungkin orang yang tak berapa nak puasa pun, contoh kita kata, tapi bila dengar puasa dia ada rasa lain sikit. Dia ada rasa lain sikit. Betul. Sebenarnya tak lain tak bukan kerana Ramadan ni sendiri banyak kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan pada bulan itu. Sebab itu kalau kita dengar doa yang selalu kita baca seperti dalam hadis sahih menyebut, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, inilah bulannya Sya'ban, yakni bulan yang turun perintah puasa ni, bulan ni, bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Kata ulama, bila doa ini sebegitu lafaznya, yakni kita minta berkat, maknanya bulan Rajab, bulan Sya'ban ni ada berkat. Apatah lagi kalau kita sebut bulan Ramadan, Ramadan pun kita panggil Al-Mubarak. Jadi menunjukkan berkat tu lebih lagi berkanda-kanda. Jadi atas dasar itu, setiap orang mukmin, orang beriman, orang percaya kepada akhirat akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan yang besarlah kita ni untuk balik kepada Allah, dan Allah balas pun dengan baik juga. Sebagaimana Al-Quran sebut tu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada kita, kita pun lagilah syukur kerana Allah Taala balas dengan lebih daripada apa kita amal dan apa yang kita harap. Jadi tentulah bulan puasa ni orang akan tunggu-tunggu kerana mengingatkan lebih bulan itu. Subhanallah. Semoga Allah murniakan keberkatan Ramadan itu kepada kita semua, insya-Allah. Datuk, bila kita sebutkan juga tentang Ramadan, mesti kita ada terlupa. Elok kalau mungkin Datuk boleh bantu kami nak ulang balik peristiwa sejarah yang berkaitan. Apakah sejarah-sejarah atau peristiwa-peristiwa yang sepatutnya kita kenang dan ambil pengajaran daripada Ramadan? Baik, terima kasih Naufal, ibu bapa sedang penonton yang saya kasihi sekalian. Bila sebut Ramadan, pertamanya kita kena faham sendiri dulu Ramadan ni apa maksud dia. Ramadan ni kata Allamatu Sya'rawi, ni satu alim besar dalam bidang tafsir. Beliau menyebut Ramadan ni dia berasal daripada satu kalimah Ramad. Kalau kita nak baca dengan waqaf lah, Ramadhan ataupun Ramad, yang membawa maksud panas ataupun terbakar. Ada juga ulama bahasa kata terbakar. Tetapi yang mustahak daripada panas dan terbakar itu tak lain tak bukan ialah dia seakan-akan memberi faham pada kita, orang berpuasa ini dibakar akan dosa-dosa yang telah pun dia buat. Subhanallah. Maknanya besarnya Ramadan ini, sehingga kan kita tengok banyak hadis-hadis menyebut kelebihan padanya. Seperti bulan puasa ni, tak ada satu bulan yang Allah Ta'ala tutup pintu neraka melainkan bulannya Ramadan. Dan dibukanya pintu syurga seluar-luarnya, inilah bulannya, bulan Ramadan. Dan sungguh pun begitu. Kalau kita tengok dari segi sejarah, orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, dari segi mula-mula sekali orang puasa,
Kata ulama tafsir bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu ni berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana wajibnya orang-orang sebelum kamu ni berpuasa. Maka Imam Qurtubi antaranya lah scholars kita dalam bidang tafsir, bila Allah kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu ni sudah puasa, dia kata orang pertama puasa ni tak lain tak bukan Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi soalnya Nabi Nuh tu orang pertama puasa tu tak apalah, tetapi ada pandangan kata pun puasa itu dilaksanakan bulan Ramadan. Maknanya Ramadan ni sudah terkenal bulannya bulan orang mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sejak zaman bersamaan. Jadi kalau kita kira zaman Nabi Nuh itu sudah terlalu lama. Kita bilang nabi-nabi ikut turutan, Adam, Idris, Nuh. Ketiga. Jadi daripada Nuh nak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam barangkali ratusan ribu tahun, barangkali. Tetapi yang pastinya ibadat puasa ini dalam bulan Ramadan ini sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama. Dan ni kita kata peristiwa yang besar dari segi sejarahnya berkait dengan Ramadan, berkait dengan ibadat puasa dalam bulan Ramadan itu sendiri. Dan kita baca dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun begitu juga. Kalau kita tengok peperangan pertama yang kita sertai, yang kita orang kata hadapi dalam bulan Ramadan ni ialah peperangan Badar. Waktu itu Naufal, sidang penonton sekalian, Nabi SAW ni bila dah 2 tahun duduk di Madinah, Nabi hijrah umur 53. Jadi bila dah 2 tahun duduk Madinah, yakni umur Nabi 55. Jadi umur 55 tu dah turun perintah suruh puasa. Tetapi tidaklah bermakna bila 55 tahun baru turun ayat suruh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, yang kita baca tadi, bukanlah bermakna sebelum umur 55 Nabi ni tak puasa, bukan begitu. Kerana bila Allah kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang dulu sudah puasa. Dan ahli tafsir kita dah sebut tadi seperti Imam Qurtubi, Wat-Tabari dan sebagainya, bila dia kata orang dulu ni puasa tak lain tak bukan Nabi Nuh, maknanya ibadat ni sudah lama. Cuma waktu umur 55 itu turun ayat ini ialah suruhan puasa yang jenis 30 hari berturut-turut. 30 hari berturut-turut. Dan kalau kita baca dalam sirah yang kita sebut tadi, waktu nak kena puasa kali pertama yang jenis 30 hari inilah tiba-tiba Allah suruh juga kita berjihad fi sabilillah, berperang dengan orang-orang musyrikin Makkah dan sekutu mereka itu dalam peperangan Badar. Jadi cuba bayangkan bagaimana dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan, Allah suruh pula berperang. Waktu tu pula musimnya panas, sesuai dengan makna Ramad itu panas. Dan kita tahu panas ni pula waktu kurma baru nak buah. Kurma baru nak buah, jadi hasil baru nak petik. Berperang kena tinggalkan kebun, kena tinggalkan kampung halaman. Waktu yang sama perang bukan perang biasa, perang sambil berpuasa walaupun ada ruksah dalam agama. Tetapi kita tahu iman para sahabat ni taklah macam kita yang sampai kena tolak ke depan untuk beramal. Orang-orang dulu ni sampai kena tahan dari depan, jangan terlalu ke depan. Sebab ada sahabat-sahabat kadang nak berpuasa macam Nabi bersambung hari. Nabi kata tak, ini adalah khususiyat untuk Nabi. Makna nak katanya orang dulu punya nak beramal sampai ditahan. Ini khususiyat untuk Nabi saja. Tetapi macam kita sekarang terpaksa ditolak dari belakang untuk kita beramal, walaupun amal itu untuk apa ni, batasan syariat orang-orang awam seperti kita. Jadi bila kita tengok sahabat dahulu, walaupun ada ruksah untuk orang berpuasa boleh berbuka. Allah kata faman kana minkum maridan, siapa di kalangan kamu sakit, aw ala safarin ataupun musafir, ya, fa iddatun min ayamin ukhra, tak jadi kesalahan mereka ganti hari lain. Tetapi mereka musafir sambil berperang bulan Ramadan
panas terik, dan itulah tahun yang kali pertama kena puasa jenis 30 hari. Mereka sanggup tak berbuka asal syahid meninggal dalam perang sambil berpuasa. Jadi itu yang kita kata dalam peperangan Badar ni, kita dapat tengok bagaimana iman para sahabat terbentuk dengan sebab perintah Allah puasa dalam bulan yang berkat, bulan Ramadan. Dan peristiwa Badar ni, kalau kita tengok, tak sikit para sahabat yang wafat, yang meninggal syahid dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa. Ini antara kita kira sedikit sebanyak sejarah ataupun kisah-kisah besar yang berlaku dalam bulan Ramadan, memberi faham kepada kita sidang penonton sekalian, puasa ni patut kita makin aktif lah kot. Ataupun kita patut makin ke depan lah kot. Kerana puasa Nabi jamin, awak puasa awak sihat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah alaih, antara kecerdasan yang akan terhasil pada satu-satu insan apabila dia banyak berlapar. Jadi berlapar saja satu benda lah, tapi berlapar dalam Islam ni dengan niat puasa, kita cergah, kita dapat pahala, kita dapat pula penuhi ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, masya-Allah, itu dia refreshing kita punya sejarah kita, insya-Allah. Kita kenal mana amalan yang sebenarnya dah ratus ribu tahun, subhanallah, daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam, insya-Allah. Dan puasa sendiri Ustaz Datuk adalah sangat sinonim dengan bagaimana kepemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi, dalam menyantuni orang lain. Pemurahannya Nabi di bulan puasa diriwayatkan adalah seperti angin yang berlalu, subhanallah. Dan kami dimaklumkan sendiri dan kita semua tahu, insya-Allah, sebagai pengarah urusan Yayasan Tuan Sharifah sendiri tak pernah berhenti menyantuni golongan asnaf, mereka yang kurang berkemampuan. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada para penonton sekalian berkenaan dengan program terkini kongsi rezeki kasih asnaf tu. Baik, terima kasih pada Naufal, ibu bapa sedang penonton yang saya kasih sekalian, di mana saja kita berada, yang sedang menonton, yang sedang semangat nak tunggu bulan Ramadan ni. Kami di Yayasan Tuan Sharifah, seperti mana yang telah kita maklum, ada dua objektif utama. Pertama, objektif untuk menyebarkan ilmu melalui karya-karya yang telah kita hasilkan. Dengan kehendak Allah, Naufal, sidang penonton sekalian, kita dapat menghasilkan lebih kurang 30 karya. Alhamdulillah. Dan karya ni pula tak tebal, nipis-nipis. Memang dah jadi trademark kita yayasan, karyanya nipis saja sebab nak santaikan masyarakat, sayang pada ilmu, kasih pada ilmu, dan waktu yang sama dapat baca benda yang ringan tetapi ilmiah. Termasuk karya kita di depan ni, Mutiara Tasawuf bin Athaillah, yang inilah agak tebal sikit kerana kompilasi daripada siri Mutiara Tasawuf pertama dan siri Mutiara Tasawuf kedua. Dan objektif kita kedua iaitulah menyantuni asnaf. Mana-mana orang yang kalau kita ada kemampuan, biarlah tak banyak pun, kita nak bantu juga sikit-sikit sebanyak. Ada antara mereka yang anak yatim. Saya ingat satu peristiwa yang pernah yayasan terima amanah untuk bantu. Satu orang meninggal, masih muda lagi, umur 30-an, meninggalkan anak 3 orang. Jadi yang paling besar 9 tahun, yang paling kecil 39 hari. 39. Baby kecil lagi 39 hari. Dan apa yang tersentuhnya bila kita tengok anak-anaknya tu tulis surat kepada ayahnya. Tulis surat, ayah adalah orang paling baik sekali, tak akan jumpa dah orang macam ni. Jadi waktu itu kita baca, kita rasa begitu, orang kata, terpanggil untuk bantu. Dan sekarang ini yayasan menjadikan anak-anak ini sebagai anak angkat yayasan. Jadi setakat yang kita boleh bantu, kita bantu. Contoh nak buka sekolahnya kita bantu. Dan nak rayanya dan puasanya macam sekarang ni lah pun kita cuba bantu. Tetapi bantuan ini sebenarnya daripada masyarakat. Daripada masyarakat. Yayasan betul. Yayasan alhamdulillah hasil daripada penghasilan karya itu kita dapat kumpul dana kita sehingga wujudnya yayasan. Sebelum tu kita tak mohon apa-apa sumbangan, Naufal. Kerana prinsip kita di yayasan, tuan-tuan sedang penonton sekalian, kita malu. Malu untuk minta sumbangan. Kerana apa? Saya selalu berprinsip kalau kita tak ada kemampuan, kita tak nak orang lain terasa beban. Tetapi kita mulakan asas supaya dah wujud yayasan tanpa minta sebarang sumbangan.
Tetapi bila dah ada yayasan, beberapa sahabat terdekat kata yayasan dah wujud. Kita dah bina yayasan dengan kemampuan kita sendiri, dengan kehendak Allah. Jadi sekarang kita cuma nak ajak masyarakat bersama yayasan saja. Bukannya ajak masyarakat membina yayasan, bukan. Kita dah bina yayasan. Itu yang kita cuba jaga supaya tak meminta-minta. Saya tak kata orang lain yang meminta itu tak bagus. Tetapi kita di yayasan, kita dah bina yayasan, cuma sekarang adalah masa untuk kita ajak masyarakat, apa kata kalau bersama yayasan, bantu golongan asnaf, bantu anak-anak pelajar kita ada yang terkandas di luar negara, mungkin kerana nak balik Malaysia kekurangan belanja contohnya. Jadi alhamdulillah yayasan dapat bantu sikit sebanyaklah. Apapun kami ucap terima kasih kepada masyarakat yang prihatin, tak putus-putus bersama dengan Yayasan Tuan Sharifah sejak ia bergerak lebih kurang 18 tahun yang sudah. Cuma 3 tahun kebelakangan ini Naufal baru kita dapat daftar. Itu yang saya katakan, lebih kurang 15 tahun kita jual karya-karya kita, kita kumpul duit tanpa minta sumbangan sikit pun. Dan bila kita dah cukup dana, kita daftar yayasan, barulah sekarang kita ajak masyarakat di luar sana bersama dengan kami. Bersama dengan kami, mudah-mudahan berkat subuh ni ramai yang bersama dengan yayasan, sampai pahala kita platform yayasan kepada golongan-golongan asnaf yang kita panggil kasih asnaf tadi. Kasih asnaf. Daripada Yayasan Tuan Sharifah sendiri, kempen terkini adalah kasih asnaf. Mungkin boleh cerita sikit Datuk tentang ini dan bagaimana mereka nak membantu bersama dengan yayasan, nak membantu golongan asnaf ini dan berkongsi rezeki ini. Ya, baik. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kita di Yayasan Tuan Sharifah ada 2 program terkini. Pertama, program kita wakaf buku, ataupun boleh dapatkan buku ni untuk simpanan sendiri, 2-3 naskah simpan kat rumah. Anak-anak kawan daripada kolej tidur kat rumah, singgah kat rumah, boleh hadiahkan ke contohnya. Ataupun kita nak buat hadiah pada kawan-kawan pejabat, boleh. Dan juga boleh kita buat sebagai wakaf. Maknanya kami nak 10 naskah Datuk di yayasan, tetapi yang uruskan 10 naskah ni Datuk uruskan. So kita sekarang ni buat pengurusan wakaf kitab Mutiara Tasawuf ini kepada 30 masjid yang terpilih dan juga kepada institusi-institusi pengajian yang terpilih. Jadi semua wakaf ini insya-Allah kita akan laksanakan dalam bulan puasa, kerana nak berganda waktu yang paling afdal untuk kita sedekah. Dan keduanya pulihlah seperti kita kata tadi lah, kasih asnaf. Kita turun sendiri cari asnaf-asnaf di tempat-tempat yang mungkin kita tak terfikir nak pergi, tapi dengan kehendak Allah ni, dengan kehendak Allah sampai jugalah kita di situ dan kita sampaikan sumbangan tuan-tuan kepada mereka. Yayasan ni sebenarnya ibu bapa sekalian, saya bercakap jujurlah, kita dapat bina yayasan tanpa minta sumbangan, alhamdulillah. Tetapi setelah kita dah dapat bina yayasan, kita ajak ramai-ramai bersama dengan yayasan. Sebagaimana kita tahu Naufal, yayasan ni nak bina ada 1 juta ringgit. 1 juta ringgit kita tak minta sumbangan walau 1 sen pun daripada sesiapa pun. Ini konsisten yayasan kita sehingga terbina yayasan. Tapi bila terbina yayasan, barulah kita ajak nak menyumbang, mari kita sama-sama dengan yayasan. Saya rasa puas hati sebagai pengarah urusan kerana kita jaga sifat meminta-minta. Sehingga kita dah mampu sediakan platform, baru kita ajak orang lain bersama dengan kita. Tapi semua ni Naufal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, insya-Allah. Seperti yang tertera di Kaca TV, segera sama-sama insya-Allah anda boleh layari laman web yang tertera di Kaca TV dan boleh hubungi nombor yang tertera insya-Allah untuk tahu lebih lanjut untuk Yayasan Tuan Sharifah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Bahagia Ustaz Datuk Rashidi Jamil Ar-Rashid dengan urusan Yayasan Tuan Sharifah, insya-Allah moga dipermudahkan urusan untuk insya-Allah. Baik, kita nak berhenti dan melabuhkan tirai. Assalamualaikum semua, insya-Allah bertemu sekejap lagi insya-Allah selepas ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.